Alright, test mic 1, 2, 3, test mic 1, 2, 3. Clear tak? Helmi clear. Testing 1, 2, 3. Helmi clear. Alright, kita boleh start. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pendengar dan follower The Patriots Asia. Pada sesi space Twitter pada malam ini, space yang bertajuk Nordin Ahmad, Bayangan Hang Jebat. Sempena kematian ke-50 Nordin Ahmad pada 15 Jun 1971. Alright. Bersama-sama saya, panel pada hari ini ialah saudara Hidir Ali bin Razali yang merupakan penulis Patriots yang tertumpu kepada filem-filem klasik, dan juga beliau merupakan penulis buku Di Sebalik Tirai Layar. Dan juga panelis kedua iaitu saudara Muhammad Daniel yang juga merupakan seorang penulis yang memfokuskan mengenai sejarah filem Melayu hitam putih dan seorang aktivis filem Melayu klasik. Alright. Kita soalan yang pertama untuk Abang Ide. Macam mana Abang Ide boleh tertarik kepada Nordin Ahmad, dan kenapa Nordin Ahmad ni menjadi subjek pengkajian abang dalam filem klasik? Okey, test suara. Okey, boleh dengar Man? Clear. Okey, terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Hidir Ali Razali, salah seorang penulis di The Patriot. Okey, soalan kepada moderator saudara Aiman Hakim, mengatakan bagaimana saya boleh memilih Nordin Ahmad sebagai subjek untuk saya membuatkan sedikit pekajian ataupun penyelidikan. Okay. Bagi saya, pengalaman menonton Nordin Ahmad merupakan pengalaman saya melihat seorang lelaki Melayu paling sejati di layar perak. Sebab pada hemat saya, menjadi seorang pelakon tidaklah semata-mata mengikut arahan ataupun menuruti jeritan ataupun kata-kata daripada pengarah sahaja. Seorang pelakon mempunyai banyak kerja yang perlu dilunaskan sebelum menampilkan diri sebagai karakter yang diperlukan. Ia memberi keyakinan dari sudut fizikal dan psikologi. Malah jika diteliti dengan lebih lanjut dalam konteks Malaysia dan dunia Melayu, seorang pelakon khususnya hero perlu tampil mewakili sosio budaya masyarakatnya. Kearifan seorang pelakon itu terletak kepada kefahaman mendalamnya terhadap karakter yang diwakili dan persekitaran karakter berkenaan. Dan Nordin Ahmad ada semua ciri-ciri yang saya cari itu. Itu saja jawapan saya pada soalan pertama. Alright. Nordin Ahmad seringkali di apa orang kata, bukanlah disama ataupun jelmaan kepada Hang Jebat menerusi filem Hang Jebat. Jadi soalan untuk saudara Muhammad Daniel, bagaimana agaknya idea pembikinan filem Hang Jebat ni boleh tercetus? Baik, terima kasih kepada saudara Aiman Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai soalan bagaimana idea pembikinan filem Hang Jebat ini boleh tercetus. Baik, ketika diangkat menjadi pengarah pada tahun 1960, filem ini diarahkan oleh seorang pengarah muda yang bernama Hussein Hanif. Pada tahun 1960 itu beliau baru berusia 26 tahun. Beliau sebelum itu bertugas sebagai penyunting filem di studio Cathay Chris. Jadi bila mana pihak studio melihat Hussein Hanif ini mempunyai kecekapan
dalam bidang penyuntingan. Jadi mereka percaya seorang penyunting yang baik mampu untuk menjadi seorang pengarah yang baik juga. Jadi selepas dilantik menjadi pengarah, Hussein Hanif telah memilih sebuah cerita yang pernah dipentaskan di panggung Victoria Singapura. Cerita itu berjudul Hang Jebat Menderhaka, Suatu Tragedi. Okay, cerita ini ditulis oleh seorang mahasiswa Universiti Malaya, iaitu Ali Aziz, di mana kisah ini diambil daripada hikayat Hang Tuah, dan Ali Aziz ini ingin menampilkan sisi lain daripada sosok Hang Jebat itu sendiri. Kerana Ali Aziz dia percaya bahawa sastra Melayu itu belum lagi mati, sekaligus beliau ingin menentang apa yang pernah ditulis oleh seorang ahli linguistik berbangsa Jerman yang bernama Hans Overbeck. Jadi Ali Aziz ni dia melihat sastra Melayu itu sebagai satu lombong yang perlu diterokai untuk betapa dunia Melayu ni sangat kaya dengan khazanah budaya dan falsafah. Jadi Hussein Hanif dia terkesima, dia terpesona dengan pementasan teater kisah Hang Jebat Menderhaka ini. Jadi dari situlah Hussein Hanif telah berminat untuk mengambil kisah dari drama teater itu diangkat untuk ke layar perak. Dan kenapa kisah Hang Jebat ini yang ingin diberi highlight? Okey, jawapannya kerana Hussein Hanif ini, pengarahnya juga sendiri merupakan anak kelahiran Melaka. Jadi pada hemat dia, dia ingin membawakan satu cerita yang sangat dekat dengan diri dia, sangat jitu daripada tempat kelahirannya dalam bentuk filem cerita. Alright. Ada lagi? Oh, tak ada. Alright. Okay. Itu saja dulu. Okay, terima kasih. Sekarang, okay, bila kita cakap pasal filem Hang Jebat dalam konteks layar perak, kita biasanya orang akan menyamakan dengan Nordin Ahmad lah. Jadi soalan kepada Abang Hidi semula, sebelum Hang Jebat, adakah Nordin Ahmad ni sudah mula dikenali dalam industri filem Melayu pada ketika itu? Okey, baiklah. Nordin Ahmad ni kita sedia maklum ramai yang tak tahu sebenarnya tentang Nordin Ahmad ni. Sebab sebenarnya Nordin Ahmad ni bermula daripada Studio Jalan Ampas di Malay Film Production. Beliau telah berlakon lebih kurang 18 buah filem di Studio Jalan Ampas, tetapi peluang untuk beliau berlakon memegang peranan hero tu tidak banyak, kerana di sana kita sedia maklum ada P. Ramlee, kan, ada beberapa pelakon senior seperti Ahmad Mahmud, Yusof Latif dan sebagainya, membuatkan Nordin Ahmad tidak diberi peluang untuk melakonkan watak-watak utama sebagai hero. Tetapi apabila Nordin Ahmad diberi peluang oleh P. Ramlee untuk berlakon di dalam filem Semerah Padi, beliau telah menampilkan satu lakonan yang sangat hebat dan berkarisma dengan sekelip mata, namanya Mula bersinar, dan banyak tawaran-tawaran berlakon sebagai watak hero lah, membuatkan studio Cathay Chris memberi tawaran kepada Nordin Ahmad untuk menyunting beliau sebagai salah satu maksudnya menjadi keluarga di Cathay Chris lah. Nordin Ahmad pun merujuk kepada P. Ramlee dan meminta khidmat nasihat P. Ramlee bagaimana dengan tawaran yang diberikan oleh pihak Cathay Chris, sehingga P. Ramlee pun memberikan kata-kata semangat supaya Nordin Ahmad menerima tawaran berkenaan lah. Dan pada tahun 1957 Disember, tak silap saya pada bulan Disember, Nordin Ahmad telah berhijrah ke studio Cathay Chris. Di situlah mulanya Nordin Ahmad dikenali sebagai seorang pelakon filem Melayu
yang membawa peranan hero yang besar. Di kategori nama Nordin Ahmad sangat besar sehingga kan beliau ni merupakan aset kepada studio kategori bagi menyaingi filem-filem yang dikeluarkan oleh studio Jala Ampas. Tetapi zaman kegemilangan Nordin Ahmad ni muncul pada tahun 1960 ataupun awal tahun 1961 apabila beliau berlakon dalam filem Hang Jebat. Sebab topik kita Hang Jebat ni saya tumpukan kepada Hang Jebat lah. Okey, soalan daripada saudara moderator tadi Ahmad Hakim ni mengatakan cuba kau ulang balik soalan tu Man. Adakah Nordin ni dah sudah dikenali sebelum Hang Jebat? Okey. Yalah, dia memang sudah dikenali lah sebelum Hang Jebat tu semestinya, sebab filem-filem yang kuat seperti Cik Padi, Anakku Sazali yang beliau berlakon bersama-sama dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Tetapi apabila beliau berhijrah ke studio Ketekris, banyak juga filem-filem yang sebelum Hang Jebat tu menjadi filem-filem tontonan ramai seperti filem Nur Islam Serangan Orang Minyak, Raden Mas banyak juga filem-filem yang menjadi maksudnya menjadi dapat menarik penonton ke panggung wayang pada ketika itu, seperti misalnya filem Raden Mas Nordin Ahmad memainkan peranan sebagai Panglima Jawa kan. Sebab Nordin Ahmad ni lebih tertumpu kepada filem-filem yang bercorak purbawara. Sebab itu saya berani untuk menggelarkan beliau sebagai ikon purbawara Melayu. Sebab apabila Nordin Ahmad tampil dalam sesebuah filem yang membawa genre purbawara ni, lakonannya amat terserlah, membuatkan beliau sering ditonjolkan, sering diperkatakan tentang filem-filem yang terkait dengan filem purbawara ini lebih sinonim dengan Nordin Ahmad lah. Ya, itu jawapan saya kepada soalan dari moderator. Sekian, terima kasih. Alright, kepada mungkin ada tambahan sikit soalan kepada Abang Idi. Jadi waktu di Jala Ampas tu, filem pertama apa yang Nordin Ahmad berlakon, dan beliau bukan anak jati Pulau Pinang dan adakah beliau ke Singapura terus casting jadi pelakon ke ataupun bagaimana? Okey, Nordin ni dia sekolah sampai darjah 6. Sampai darjah 6. Dia tak sekolah menengah sebab masa sekolah menengah tu Perang Dunia Kedua meletus. So dia tak sekolah. Kemudian dia bekerja di pangkalan tentera Jepun di Pulau Pinang tu kan, sebagai tukang masak di pangkalan tentera Jepun lah, sehingga kan dia mengikut bila Jepun berpindah, British dah ambil alih, Jepun berpindah berpangkalan di Singapura pula. Lepas tu dia mengikut rombongan tentera Jepun tu berhijrah ke Singapura. Daripada situlah Nordin Ahmad melakukan pelbagai kerja, termasuk kerja-kerja storekeeper, penyelenggara telefon kan. Antara tu kerja-kerja sebelum beliau menjadi pelakon, sehinggalah pada satu hari Nordin Ahmad ni dia terlihat iklan dalam surat khabar Utusan Melayu pada ketika itu, di mana pihak Shaw Brothers mencari bakat-bakat baru, dan Nordin Ahmad rasa terpanggil untuk mencuba jikalau diberi peluang kan, sehinggalah dia bertemu dengan R. Azmi. R. Azmi ni seorang biduan silam, penyanyi kan, yang mengajak Nordin Ahmad lah, mempelawa Nordin Ahmad untuk sama-sama pergi uji bakat di Shaw Brothers. Tetapi nasib tidak menjebelahi beliau kerana semasa menjalani sesi uji bakat tu beliau dikatakan gagal untuk berlakon dengan baik. Tetapi pengarah tersebut iaitu S. Ramanathan memberi peluang kepada Nordin Ahmad untuk berlakon sebagai ekstra. Filem pertama Nordin Ahmad berlakon sebagai ekstra berjudul Juwita, yang dibintangi oleh P. Ramlee dan Kasma Buti. Dari situlah mulanya bibit-bibit persahabatan antara P. Ramlee dengan Nordin Ahmad bermula. Disebabkan ialah mereka datang daripada negeri yang sama, itu Pulau Pinang. Mungkin kemesraan tu lebih cepat kan terjadi.
Begitulah serba sedikit kisahnya sebelum Nordin Ahmad tu berhijrah ke Cathay Keris, sehinggalah beliau menjadi seorang pelakon yang grade A di Cathay Keris, maksudnya hero, dan sehingga beliau dianggap sebagai aset yang paling bernilai di studio Cathay Keris, dan seorang pelakon lelaki yang mempunyai gaji yang paling tinggi yang dibayar oleh pihak Cathay Keris. Saya difahamkan dalam satu artikel menyatakan Nordin Ahmad menerima bayaran RM800 sebulan, tidak termasuk bonus setiap filem yang bernilai RM2,000. Itu antara sejarah yang boleh kita kongsikan lah di sini. Sekian, terima kasih. Okey. Sekarang berbalik ke saudara Muhammad Daniel. Tadi Daniel ada ceritakan sedikit mengenai Hang Jebat yang ditulis oleh Ali Aziz. Jadi selain daripada Hang Jebat karya Ali Aziz ni, adakah filem Hang Jebat ini turut dipengaruhi oleh kajian sastra oleh Kasim Ahmad yang juga memaparkan Hang Jebat ni sebagai wira Melayu sebenar? Okey, kajian sastra Kasim Ahmad dibuat sekitar tahun 1959-1960 macam tu. Jadi Kasim Ahmad juga pada ketika itu merupakan salah seorang pelajar di Universiti Malaya Singapura, sama kos dengan Ali Aziz. Namun setakat ini saya tidak menemui sebarang catatan ataupun cerita lisan tentang pengaruh kajian sastra Kasim Ahmad dalam pembikinan filem Hang Jebat ini. Namun kita ambil secara logiknya, Kasim Ahmad penulisan kajian sastranya itu dipengaruhi oleh fahaman sosialisnya lah, dan gerakan sosialis di tahun 1960 tu, awal 1960 tu sangat popular di Singapura. Pemimpin-pemimpin sosialis pun banyak berpangkalan di sana. Jadi memandangkan pembikinan filem-filem Melayu pada zaman itu berpusat di Singapura, Cathay Keris dan Shaw Brothers. Jadi berkemungkinan besar Hussein Hanif juga dipengaruhi oleh fahaman sosialis ketika membuat filem Hang Jebat ini. Kerana dalam filem Hang Jebat itu sendiri ada beberapa babak dan dialog yang jelas menunjukkan yang dia ada unsur-unsur sosialisme dekat situ. Contohnya yang boleh saya bagi, ada satu dialog tu dia berbunyi, ini hak rakyat, aku akan kembalikan kepada rakyat. Ketika Hang Jebat berkuasa dalam istana, dan kemudiannya Hang Jebat disembah oleh orang-orang miskin yang hadir di istana itu, dan mereka mendapat ganjaran daripada Hang Jebat, dan mereka mengangkat sembah. Tetapi Hang Jebat itu sendiri menahan dengan menyebut, aku Jebat, rakyat biasa, pangkat aku untuk kepentingan rakyat, bergerak aku untuk membuat jasa kepada rakyat, dan aku rela mati kerana rakyat. Jadi dua contoh ini pada saya ia jelas menunjukkan sisi pengaruh sosialis yang dibawa oleh gerakan sosialisme di Singapura pada ketika itu meresap masuk ke dalam filem Hang Jebat. Sedikit sebanyak dia boleh dikatakan agak terpengaruh jugalah dengan mungkin dipengaruhi juga dengan kajian sastra yang ditulis oleh saudara Kasim Ahmad. Okey, terima kasih saudara Muhammad Daniel. Kita balik semula ke Abang Hide. Tadi Abang Hide ada ceritakan mengenai perjalanan awal Nordin Ahmad menjadi artis, dan Abang Hide nama P. Ramlee. Jadi siapa sebenarnya individu
yang menaikkan nama Nordin Ahmad ini menjadi seorang hero di dalam industri filem pada ketika itu? Okey, jikalau kita melihat kepada garis masa, Nordin Ahmad ni pada mulanya beliau masuk dalam industri filem ni sebagai pelakon ekstra, seterusnya pelakon pembantu dan seterusnya diberi peluang menjadi hero di dalam filem Permata di Perlimbahan, tetapi filem itu tidak mendapat sambutan apabila ditayangkan, membuatkan Nordin Ahmad tidak berjaya untuk menempatkan dirinya sebagai seorang hero dalam kalangan pelakon-pelakon hero di studio Jalan Ampas, seperti P. Ramlee, Ahmad Mahmud, Yusof Latif dan beberapa lagi yang lain pada ketika itu. Tetapi apabila P. Ramlee memberi peluang kepada Nordin Ahmad untuk berlakon di dalam filem Si Merah Padi, macam seperti yang saya katakan tadi, beliau telah menggunakan peluang itu sebaik-baiknya untuk memperlihatkan segala bakat dan kemampuan beliau sebagai seorang pelakon yang berkarisma besar. Kita boleh lihat filem Si Merah Padi itu bagaimana Nordin Ahmad memperlihatkan ketokohannya sebagai seorang pelakon, dan dari situlah mungkin pada ketika itu masyarakat ataupun pemain-pemain seni ataupun pengarah-pengarah filem mula melihat bakat sebenar Nordin Ahmad, sehingga kan membuatkan pihak studio Cathay Chris memberi tawaran yang lumayan kepada beliau. Saya pernah membaca dalam satu keratan majalah lama, sesi temu bual bersama Nordin Ahmad yang dikendalikan oleh seorang wartawan senior bernama Aimija. Aimija pernah bertanya kepada Nordin Ahmad kan, siapakah orang yang memberi peluang dan perangsang kepada saudara Nordin di dalam sedara memperjuangkan di dalam industri seni ini, kerjaya saudara ni lah, maksudnya yang banyak membantu dia lah dalam menggilap bakat dan kerjaya dia. Nordin Ahmad dengan terang-terang mengatakan P. Ramlee, kalau boleh saya quote sikit apa kata Nordin Ahmad tu, bunyi dia beginilah, dia kata jikalau satu hari nanti ada yang memperkatakan tentang kejayaan saya di dalam bidang seni, P. Ramlee berhak berkongsi kejayaan itu bersama-sama saya, kerana P. Ramlee lah yang menjadikan kerjaya seni saya daripada gelap menjadi terang. Jadi Nordin Ahmad ni sangat terdedah dengan pengaruh P. Ramlee. Kalau kita lihat beliau dilantik menjadi pengarah pada tahun 1964. Nordin Ahmad sangat terdedah dengan pengaruh ataupun teknik-teknik arahan yang pernah digunakan oleh P. Ramlee. Sebab itu menurut pegawai perhubungan awam di syarikat Cathay Chris, Nordin Ahmad beberapa kali dikritik oleh wartawan dan yang perlu diselesaikan kerja-kerja pengarahan ataupun kerja-kerja lakonan ni adalah Malik Selamat. Yang memang Malik Selamat ni memang semasa Nordin Ahmad sebelum meninggal dunia pun dia memberi wasiat lah kepada Malik Selamat supaya menjaga anak dan isteri dia. Begitulah, disebabkan Malik Selamat ni dia mereka tinggal berdekatan di kawasan perumahan yang sama kan. Mungkin sebab itu menjadikan mereka banyak menghabiskan masa bersama ataupun berjumpa, disebabkan rumah mereka berada di dalam satu taman yang sama. Itu saja, Saudara Aiman. Okey, terima kasih. Sekarang kepada saudara Muhammad Daniel. Kita tahu Hang Jebat ini mempunyai kekuatannya yang tersendiri, iaitu filem Hang Jebat ni lah mempunyai kekuatan yang tersendiri. Jadi, apakah kekuatan yang ada pada filem Hang Jebat ini berbanding dengan filem Hang Tuah yang telah diarahkan pada tahun 1956? Baik, mungkin okey. Filem Hang Jebat dibuat selepas filem Hang Tuah ditayangkan. Ada gap dalam 5 tahun sebab filem Hang Tuah ditayangkan pada tahun 56 dan filem Hang Jebat ditayangkan pada tahun 61. Jadi seperti mana yang kita maklum bahawa filem Hang Tuah itu telah dibuat secara berwarna dan
kos pembikinan dia pun sangat tinggi. Saya difahamkan hampir mencecah 1 juta ringgit pada ketika itu, tahun 50-an. 1 juta ringgit sebuah satu jumlah yang cukup tinggi lah. Dan filem ini dibuat khas untuk dipertandingkan di Festival Filem Asia. Dan pengarah yang mengarahkan filem ini juga bukan calang-calang. Pengarahnya ialah Pani Majumdar, seorang pengarah filem yang didatangkan khas dari India. Memang projek filem ini memang projek mega lah yang boleh saya nyatakan, kerana dia memang pemilik syarikat Shaw Brothers memang inginkan filem ini dibuat dalam bentuk berbidang luas dan agak gilang-gemilang lah, dengan setnya, dengan kostumnya, dan pelakon-pelakon yang terlibat di dalam filem Hang Tuah itu juga merupakan filem-filem yang pelakon-pelakon yang besar, seperti P. Ramlee sendiri menjadi Hang Tuah, Ahmad Mahmud, Nordin Ahmad pun berlakon juga di dalam filem Hang Tuah sebagai Hang Kasturi. Jadi untuk filem Hang Jebat ini mengatasi filem Hang Tuah dari sudut bajet itu memang tak dapatlah, sebab ini filem Hang Jebat ini sendiri merupakan filem pertama yang diarahkan oleh Hussein Hanif, dan ianya berbajet dalam lingkungan RM100,000 saja. Jadi agak besar dia punya bajet dia tu. Jadi jurang bajet itu. Jadi filem Hang Jebat ini dibuat dalam bentuk hitam putih. Namun Hussein Hanif melindung dia punya, mungkin dia punya kelemahan berbanding, sebab of course orang akan bandingkan filem Hang Tuah dan filem Hang Jebat dari sudut dia punya presentation dia lah. Satu filem warna, satu filem hitam putih. Dan tetapi kelemahan yang ada pada filem Hang Jebat ini diselindung oleh teknik penggambaran dia yang boleh dikatakan yang tidak pernah dibuat oleh mana-mana pengarah pada ketika itu. Banyak shot-shot filem yang pelik-pelik diambil di dalam filem Hang Jebat ini. Dan babak nyanyian ataupun babak tarian di dalam filem Hang Jebat ini pun babak itu mempunyai penceritaannya tersendiri. Dia bukan satu babak yang kosong seperti mana yang dimaklumkan kepada saya. Kebanyakan babak-babak tarian ataupun babak-babak nyanyian di dalam filem Melayu 50-an 60-an ni, dia sebagai relief, sebagai satu kita nak redakan sesuatu benda lah, ataupun sekadar hiburan. Tetapi Hussein Hanif tidak memandang setakat itu saja. Beliau menambahkan penceritaan di dalam bentuk tarian, di mana tarian yang dipersembahkan dalam filem ini, benda itu dia trigger Hang Jebat ini untuk membuat penderhakaan terhadap di Melaka lah, menurut cerita di dalam Hang Jebat ini. Dan keduanya saya lihat kekuatan yang ada pada filem Hang Jebat ini ialah pemilihan Nordin Ahmad sebagai pelakon itu sendirilah, kerana apa yang saya nampak, Nordin Ahmad dia berjaya menjiwai watak Jebat itu sendiri, disulami pula dengan dialog yang ditulis oleh memang pakar dalam dunia apa orang kata, bangsawan, orang-orang bangsawan yang tulis dialog, iaitu Pak Syarif Medan. Beliau merupakan seorang pelakon otai yang mempunyai pengalaman luas dalam penulisan skrip sejak dari zaman bangsawan lagi. Jadi lakonan mantap Nordin Ahmad bersama dialog padu
oleh Pak Sharif Medan, dan juga pacing cerita yang sangat agresif dalam filem Han Jebat ini yang membuatkan filem ini sangat istimewa. Juga kebolehan Hussein Hanif sebagai seorang penyunting sendirilah yang memberi tambah nilai kepada filem Hang Jebat ini sendiri untuk menjadi salah satu filem Melayu yang sangat berpengaruh sehingga ke hari ini. Okey, seperti yang sedia maklum, filem Han Jebat ini telah ditayangkan pada tahun 1961 dan 61 juga merupakan antara orang kata peak lah ataupun kemuncak industri filem. Adakah filem bila Hussein Hanif berjaya mengarahkan filem Han Jebat ini, ia menjadi satu cabaran ataupun tamparan kepada P. Ramlee bahawa ada pesaing yang ingin menyainginya? Dan kita tahu waktu 61 tu juga filem P. Ramlee yang top macam Selimang Menjalapuk juga ditayangkan pada tahun tersebut. Jadi adakah P. Ramlee tercabar dengan Hussein Hanif apabila Hussein Hanif berjaya mengarahkan filem Han Jebat? Saudara Daniel boleh jawab. Okey, sebenarnya P. Ramlee mengikuti perkembangan kerjaya Hussein Hanif sebab Hussein Hanif ni dia bermula di studio Jalan Ampas terlebih dahulu, satu studio dengan P. Ramlee lah, dan mereka juga pernah berlakon bersama. Cumanya Hussein Hanif pada ketika itu berlakon sebagai pelakon ekstra dan tak banyak pun filem yang dia berlakon bersama P. Ramlee, dalam 1-2 filem saja. Dan kemudiannya beliau tidak berminat untuk menjadi pelakon dan membuat kerja-kerja belakang tabir dengan membuat props, membuat kerja-kerja penyuntingan dan sebagainya. Kemudian ketika studio Kereta Keris dibuka pada tahun 53, Hussein Hanif berhijrah ke Kereta Keris dan menjadi ketua penyunting di studio Kereta Keris lah, dan P. Ramlee mengikuti perkembangan kerjaya Hussein Hanif ni sehingga beliau dilantik menjadi pengarah, dan tidak ada sebarang isu antara mereka kerana mereka saling menghormati antara satu sama lain, dan P. Ramlee tidak melihat Hussein Hanif sebagai satu ancaman kepada dia sebab mereka bekerja di studio yang berbeza, jadi tidak ada sebarang masalah di situ. Dan juga Hussein Hanif sendiri dalam satu kenyataannya dengan seorang wartawan berita harian pernah menyatakan bahawa dia memuji ketekunan P. Ramlee di dalam memajukan diri dan juga memajukan filem Melayu lah maksudnya, kerana seorang yang bekerja keras ni dia mampu untuk menghasilkan sesuatu produk yang boleh memberi impak kepada masyarakat. Itu apa yang Hussein Hanif keluarkan kenyataan lah apabila ditanya mengenai P. Ramlee. Dan P. Ramlee juga pernah menyatakan kekaguman dia kepada rakan-rakan yang rapat dengan dia tentang ketekunan Hussein Hanif ni, dia untuk membuat satu pembaharuan di dalam filmmaking. Maksudnya Hussein Hanif banyak menonjolkan teknik-teknik penggambaran, penyuntingan yang baru. Dia tidak statik. Penceritaannya juga menjadi satu yang agresif lah, sebab Hussein Hanif ni dia berdarah muda, jiwa muda, dia lagi muda pada P. Ramlee. Jadi apa yang dipaparkan dia di layar perak itu sedikit sebanyak mencerminkan sifat Hussein Hanif itu sendirilah. Cumanya mereka ini tidak pernah bekerja di dalam satu tim. Bagi kalau ikut saya, sekiranya P. Ramlee dia ada plus point dia, iaitu kebanyakan cerita-cerita filem P. Ramlee ni sangat strong, dan juga teknik
penggambaran Hussein Hanif ni juga ada kelebihan dia sendiri. Jika digabungkan benda tu, saya rasa mereka mampu untuk menghasilkan satu masterpiece lah dalam filem Melayu ni. Balik kepada Aiman Hakim. Okay, sekarang ke boleh. Jadi Nordin Ahmad ni dikenali sebagai ikon filem berwarna Melayu seperti yang abang sebutkan tadi. Aura yang ada pada beliau digelar gelaran sedemikian. Okey, ikon perbewaran Melayu okey, saya lebih suka kita bila menyebut ikon perbewaran Melayu ni kita sesuaikan dengan topik lah dalam filem Hang Jebat okey, macam apabila kita menonton macam saudara Daniel cakap tadi, ada perbezaan di antara Hang Jebat dan Hang Tuah kan. Walaupun filem Hang Tuah itu dibuat dalam CinemaScope ataupun X-Men Color dibuat dalam X-Men Color dan berbajet besar, tidak semestinya filem itu mempunyai kualiti yang daripada sudut naratifnya sebab bila saya melihat antara Hang Jebat dan Hang Tuah banyak memperlihatkan kontradiksi yang jelas. Bila saudara moderator tadi menyebut tentang ikon perbewaran, saya suka memetik ataupun merujuk kepada filem Hang Jebat sebab topik kita pun memang bayangan Nordin Ahmad, bayangan Hang Jebat Hang Jebat di tangan Nordin Ahmad telah membuatkan kita mengenali siapa sebenarnya diri beliau ini kan, dengan lebih rapat kan, kerana karakter yang dijelaskan oleh Nordin Ahmad dalam filem Hang Jebat sangat teliti. Malah beliau juga membenarkan apa yang dikaji oleh tokoh falsafah tempatan seperti kata saudara Daniel tadi, Kasim Ahmad mengenai keperwiraan Hang Jebat. Dalam filem ini Hang Jebat melalui Nordin Ahmad memperlihatkan sesuatu karakter yang sangat luar biasa. Bila kita tengok sifat masculinity yang ditonjolkan oleh Nordin Ahmad sebagai Hang Jebat ini, menampilkan Hang Jebat Nordin Ahmad sebagai Hang Jebat ini sebagai wira yang sebenar, yang maksud saya yang Nordin Ahmad ini memahami dan dia mendalami keperwiraan itu dari segenap segi, termasuk dari sudut hubungan peribadi dengan hubungan dia dengan masyarakat. Begitu juga dengan jika kalau kita melihat filem Hang Jebat ini, ada babak Hang Jebat mengamuk membunuh orang ramai masa tu, yang pro sultan lah katakan. Babak itu berjaya ditangani dengan cermat oleh Nordin Ahmad. Kita memahami bahawa dalam amuk dalam masyarakat Melayu ni bukanlah satu yang berlaku secara tiba-tiba, sebaliknya ia terbentuk melalui pemendaman perasaan yang terbina secara beransur-ansur sehinggakan amuk itu menjadi kemuncak segala dendam dan kemarahan. Amuk adalah konstruk psikologi dan ia berkesan sebagai membuka mata. Nordin Ahmad menampilkan Jebat dengan teliti melalui keseimbangan fizikal dan emosi, lantas membentuk keseronokan baru, meraikan anti-hero dalam watak berkenaan di dalam sinema Melayu. Saya melihat Nordin Ahmad berjaya memahami dan mendalami karakter yang dibina dan berjaya memperlihatkan apa yang dikendaki oleh pengarah seperti Hussein Hanif. Kita sedia maklum seperti kata saudara Daniel tadi, Hussein Hanif ni seorang pengarah yang memberontak sebab beliau memang sudah biasa dengan keadaan begitu. So sedikit sebanyak pemberontakan yang ada dalam diri Hussein Hanif itu mempengaruhi filem-filem yang diarahkan. Bila kita lihat filem-filem Hussein Hanif sangat berbeza dengan filem-filem yang diarahkan oleh pengarah lain. Hussein Hanif sendiri suka bereksperimentasi dengan kamera, dengan shot-shot yang pelik-pelik yang beliau cipta. Begitu juga dengan Hang Jebat yang dilakonkan oleh Nordin Ahmad ini, sehingga kan saya pernah terbaca daripada hasil penyelidikan saya pada zaman itu masyarakat Melayu pada ketika itu sering menganggap bahawa Hang Tuah
adalah seorang tokoh ataupun seorang pahlawan terbilang yang membela, maksudnya melalui sejarah ataupun melalui buku-buku sebelum terbitnya filem Hang Jebat ini, seorang pahlawan Melayu lah yang sering dibangga-banggakan, yang diangkat. Tetapi sehinggalah muncul filem Hang Jebat di tangan Nordin Ahmad ini, dengan sekelip mata persepsi masyarakat Melayu pada ketika itu berubah daripada menganggap Hang Jebat ini sebagai seorang penderhaka kepada seorang wira dan sahabat yang sejati. Sebab itu sentimen ini dimainkan oleh filem ini, di samping lakonan Nordin Ahmad yang sangat berkesan, sehingga kan masyarakat terbawa-bawa sehingga keluar, bukan dalam filem lagi. Itu antara perkara yang benar-benar berlaku lah. Impact yang filem Hang Jebat yang dilakonkan oleh Nordin Ahmad ini sangat besar, dan jelas Nordin Ahmad ini sangat mahir dalam mendalami karakter ataupun sifat keperwiraan Hang Jebat dari segenap segi. Itu ya antara yang boleh saya kongsikan kembali kepada Hakim. Okey. Abang soalan kepada saudaranya tadi, Abang ini ada terangkan mengenai impak daripada filem Hang Jebat yang dilakukan oleh Nordin Ahmad tu. Jadi boleh saudara Daniel ceritakan dengan lebih detail apakah impak yang telah dibuat oleh pengarah filem Hang Jebat dalam sejarah perfilman Melayu sendiri? Mungkin kesan dia ataupun sebagainya. Okey, seperti mana yang saudara Hidayah cakapkan tadi, itulah impact dia. Jadi saya nak tambah balik je lah tentang impact yang dibuat oleh pengarah filem Hang Jebat ini dalam sejarah perfilman Melayu ni. Impactnya ialah ia memberi alternatif baharulah kepada kisah Hang Jebat itu sendiri, dan dengan menggunakan medium dalam bentuk visual. Ini penting yang saya nampak. Pada tahun 61 itu mungkin tak semua orang boleh membaca ataupun ada akses untuk membaca kajian-kajian sastra ataupun buku-buku berkaitan Hang Jebat dan Hang Tuah ini. Bila sebuah cerita itu divisualkan dan ditayangkan kepada umum, jadi orang-orang lebih mudah untuk absorb sebuah cerita itu, dan bayangan itu memang dia nampak okey apa yang berlaku. Jadi sedikit sebanyak dia meresap ke dalam ruang psikologi penonton, dan terus berubah tanggapan masyarakat Melayu khususnya bahawa Hang Jebat itu adalah wira sebenar berbanding seorang penderhaka pada sebelumnya. Dan impak yang di dalam teknik penggambaran pula, Hang Jebat menjadi satu, boleh saya katakan sebagai satu trendsetter barulah, satu benchmark yang baru dalam teknik penggambaran filem Melayu ni, kerana filem-filem Melayu sebelum tahun 1961 itu ia masih lagi bercorak filem-filem style filem-filem Hindi. Walaupun Semerah Padi dia dah keluar, tetapi selepas itu ia tidak ada satu kesinambungan yang menyeluruh kepada teknik penggambaran filem Melayu itu sendiri. Kerana filem Semerah Padi diterbitkan pada tahun 56, dan dalam gap 5 tahun itu juga tidak ada filem-filem Melayu yang filem-filem Melayu purba lah yang bercorak benar-benar Melayu. Dan apabila selepas keluar filem Hang Jebat ini, kita dapat lihat selepas itu filem Seri Mersing keluar, filem Lancang Kuning keluar, Cucu Datuk Merah, Air Mata Duyung, dan banyak lagi filem-filem Melayu ni dia dah terkeluar, dia dah semakin
menjauh daripada teknik filem-filem Hindi. Dia dah jadi betul-betul Melayu. Dan yang ketiganya, yang impact yang saya lihat menerusi filem Hang Jebat ini, dia masih lagi dibicarakan sehingga ke hari ini oleh mana-mana sekolah filem. Filem Hang Jebat ini akan jadi filem wajib lah yang perlu ditonton oleh pelajar-pelajar filem di mana-mana pusat pengajian tinggi di Malaysia, kerana ia merupakan salah satu filem yang penting di dalam perkembangan filem Melayu ni. Sebab menurut kata pengarah filem Nasir Jani, dia menganggap filem Hang Jebat ini merupakan salah satu filem Melayu yang memberi impact kepada hidup dia sebagai seorang filmmaker. Dan ketika Nasir Jani mengarahkan filem Kembara Seniman Jalanan, babak pertama yang dipaparkan dalam filem Kembara Seniman Jalanan itu merupakan satu homage kepada filem Hang Jebat ini. Sebab dalam filem Hang Jebat, dia dimulakan dengan satu frame babak di mana watak Sultan sedang berjalan. Jadi nampak kaki dulu. Dan di dalam filem Kembara Seniman Jalanan itu juga, babak pertama yang dipaparkan dalam filem itu ialah babak di mana M. Nasir yang bawa watak sebagai bujang dan Jebat berjalan sampai di bus stop Pudu, dan kaki juga yang menjadi image pertama yang dipaparkan. Jadi itulah antara impact yang masih ada tentang filem Hang Jebat sehingga ke hari ini. Berbalik kepada saudara Aiman Hakim. Okey, tadi Daniel dah jelaskan impak dari segi teknikal dan juga falsafah filem itu sendiri. Jadi dari segi penonton, lepas penonton filem Hang Jebat ni, selain daripada mengubah persepsi, mungkin ada tak reaksi mereka? Mungkin ada yang kena cemoh ke ataupun sebagainya. Boleh Daniel kongsikan sedikit? Hello saudara. Yang ni boleh ajukan kepada saudara Hidi. Okey. Soalan yang sama kepada Abang Hidi. Macam tadi Daniel dah terangkan impak segi impak kepada penonton lepas menonton filem tu, selain daripada mengubah persepsi dia. Okey, perkara ini pernah berlaku kepada M. Amin. M. Amin ni adalah yang membawa watak Hantuah di dalam filem Hang Jebat tu. Pada satu hari M. Amin ni dia pergi menonton filem Hang Jebat di Pawagam ni, panggung wayang, bersama dengan keluarga. Setelah habis menonton filem, dia pun keluar untuk baliklah ke rumah kan. Tiba-tiba dia melihat ada beberapa kumpulan remaja yang menanti di keretanya, sehingga beliau sampai di tempat di mana keretanya parking tu lah kan, dan dia melihat seorang remaja telah membaling batu di keretanya sehingga membuatkan cermin keretanya pecah kan. Amin pun menjadi marah dan bertanya kepada salah seorang daripada remaja berkenaan, kata, mengapa kau baling batu sehingga pecah cermin kereta aku? Dengan simple je seorang remaja tu jawab, kenapa pakcik bunuh Jebat? Tak. Apabila M. Amin dengar jawapan daripada salah seorang remaja tu, dia pun terdiam, lalu dia pun pergi dari situlah. So kita boleh lihat bagaimana impak lakonan yang ditonjolkan oleh Nordin Ahmad sehingga membuatkan para penonton terbawa-bawa ke dunia yang realiti, sehingga kan cermin kereta pelakon M. Amin ini dipecahkan oleh kerana sebab beliau telah membunuh Jebat. Itulah antara kisah ataupun antara impact
daripada filem Hajibat ini yang pada ketika itu terbawa-bawa oleh masyarakat ke dunia realiti, dan beberapa juga perkara yang berlaku kepada M. Amin juga selepas 10 tahun filem Hajibat itu ditayangkan. M. Amin ketika menghantar anak dia ke sekolah kan, pada ketika itu M. Amin sudah berhijrah ke tak bukan 10 tahun, lebih kurang dalam 15 tahun lah, 15 tahun ke 20 tahun lah. Filem Hajibat itu ditayangkan semula di kaca televisyen. Pada keesokan harinya M. Amin telah menghantar dan mengambil anaknya ke sekolah lah kan. Dan di situ juga beliau telah berlaku juga perkara yang sama, di mana salah seorang pada murid sekolah itu telah mencemoh M. Amin dengan mengatakan Jebat tuah pengecut, kenapa bunuh Jebat. Begitulah sentimen. Saya rasa impact filem ini sangat besar apabila ditonton. Lebih-lebih lagi bagaimana Nordin Ahmad itu memperlihatkan lakonannya yang cukup, saya susah nak memperkatakan sebab filem Hajibat ni seringkali dijadikan bahan kajian oleh apa tu, maksud saya penggiat-penggiat seni seperti yang saudara Daniel sebutkan tadi, Nasir Jani, antara pengarah-pengarah lama ataupun pengarah-pengarah yang maksudnya yang anti-establish ni bukan komersial, seperti Yusuf Aslam, seperti Nasir Jani, Yui Haji Syari, Allahyarham Dr. Anwar Arai kan. Antara pengkritik filem seperti saudara Mansur Putih sendiri menganggap filem Hajibat ni merupakan antara filem Melayu paling terbaik yang pernah dihasilkan dalam sejarah sinema Melayu di Malaysia ataupun di Singapura lah pada ketika itu. Dan mereka seringkali membuat kajian ataupun memberi apresiasi kepada filem Hajibat ini, oleh kerana daripada saya tak berapa menguasai untuk bercakap soal teknikal filem, tetapi apa yang saya melalui penelitian dan kajian saya, mereka-mereka yang saya sebutkan tadi sangat terdedah dengan filem-filem Hajibat ini, kerana bagi mereka seperti Yue, Nasir Jani, Mansur Putih, filem Hajibat ni sebuah filem yang sangat sempurna, yang memperlihatkan dan menunjukkan nilai-nilai kemalayuan yang sungguh-sungguh, seperti jikalau kita melihat filem Hantuah, arahan Pani Majumdar, lakonan P. Ramlee tu, walaupun filem itu dirujuk oleh pakar sejarah pada ketika itu, produksi filem Hantuah ni merujuk kepada Buyung Adil dan Abdullah Husin untuk sebagai penasihat sejarah lah, maksudnya daripada segi daripada segi kostum, pemakaian ataupun daripada segi pembinaan istana props semua kan. Tetapi ada kecacatannya di situ juga bila kita melihat bagaimana cara pemakaian dalam filem Hantuah itu. Saya tak tahu daripada sudut apa, tapi bila saya melihat pemakaian Hantuah memakai baju teluk belanga kan, dengan ikatan samping yang begitu, bagi saya tak kena lah kan. Tapi bila sampai ke tangan Hussein Hanif, dia memperlihatkan filem Hajibat ini supaya daripada segi sudut sejarahnya mengikut maksudnya keadaan dan situasi di zaman itu. Maksudnya daripada segi ikatan tanjak berbeza-beza, Sultan punya ikatan begini, Laksamana begini, Ulu Balang begini, pengawal begini kan. Maksudnya Hussein Hanif dia sangat peka. Di samping syarikat Katekeris mempunyai beberapa tokoh bangsawan seperti yang saudara nyatakan tadi, Syarif Medan dan Pak Yim. Mereka berdua ni adalah merupakan pelopor bangsawan dalam sejarah filem Melayu sejak tahun 1930-an lagi. Sebab itu mereka tahu bagaimana cara-cara ataupun kaedah kehidupan di dalam istana kan, tata tertib dia kan, bagaimana itu yang membuatkan filem Hajibat ini sangat sempurna di mata pengarah-pengarah yang saya sebutkan tadi, dan secara tidak langsung di mata masyarakat juga daripada dulu sehingga kini. Okey, kembali kepada Aiman Hakim. Saya ada satu soalan daripada pendengar.
mungkin lari sikit daripada Hang Jebat, tapi masih lagi topik Nordin Ahmad. Boleh ulas tak tentang watak Nordin Ahmad dalam filem Sultan Mahmud Mangkat Julang sebagai watak Laksamana Bentan? Mungkin Abang Hidi ataupun Daniel boleh jawab. Okey, dalam filem Sultan Mahmud Mangkat Julang, Nordin Ahmad membawa watak sebagai Laksamana Bentan, Laksamana Megat Seri Rama. Kan? Okey. Memang dalam filem itu Nordin Ahmad memperlihatkan satu lakonan yang banyak bermain dengan emosi. Bila saya menonton filem itu, Sultan Mahmud Mangkat Julang salah satu filem yang sangat saya minat. Kan? Sebab apa banyak orang bertanya tentang lakonan Nordin Ahmad dalam filem itu. Apa yang saya boleh nyatakan di sini, Nordin Ahmad punya lakonan dalam filem Sultan Mahmud Mangkat Julang sangat luar biasa. Walaupun filem itu diarahkan oleh pengarah India iaitu K.M. Basker, tetapi kita perlu tahu siapakah penolong pengarah dan siapakah yang terlibat membuat kata bual ataupun dialog dalam filem itu. Semua yang terlibat bagi menjayakan filem itu adalah orang-orang yang seperti yang saya katakan tadi, yang terlibat dalam bangsawan dan sastrawan. Contoh penolong pengarah dalam filem itu adalah Saleh Ghani. Saleh Ghani ni seorang penulis dan seorang bekas wartawan. Beliau juga seorang sastrawan, Saleh Ghani ni. Dan begitu juga dengan Syarif Medan yang bertindak sebagai penulis kata bual. Disebabkan itulah bila Nordin Ahmad bermain di dalam filem itu, beliau memperlihatkan permainan emosi yang sangat tinggi. Bila kita lihat bagaimana beliau balik daripada berjuang ataupun berperang dengan Lanun, tiba-tiba beliau sedang bermain dengan teka-teki di manakah isteri beliau, kan. Sebenarnya memanglah isteri beliau sudah dibunuh oleh Sultan, kan. Dibunuh oleh Tun Bija Ali, lakonan Mahmud Jun, kan. Kalau kita lihat daripada satu babak itu, Nordin Ahmad pergi ke rumah Datuk Bendahara, kan, bagaimana beliau bermain dengan emosi dalam keadaan sedih, gembira, gembira nak berjumpa isteri, kan. Tapi bila menerima berita yang sebegitu, beliau bermain dengan satu konflik yang besar untuk memperlihatkan dia lakonan maksudnya tuntutan emosi yang sangat tinggi untuk ditonjolkan sebagai seorang pelakon. Bagi saya sangat susah benda itu, kan. So, beliau berdialog dalam keadaan geram, marah, sedih. Bagi saya sangat susah seorang pelakon untuk membuat pelbagai perasaan. Dengan Nordin Ahmad juga berjaya menangani ataupun menguasai situasi berkenaan dengan memperlihatkan penghayatan lakonannya yang sangat mendalam. Nordin Ahmad memang kita sedia maklum memang mempunyai penghayatan lakonan yang sangat tinggi, kan, daripada segi penjiwaan watak ataupun daripada segi pembinaan karakter development, maksudnya dalam bahasa filem dia character development. Nordin Ahmad sangat menguasai perkara ini dan beliau tahu teknik bagaimana beliau ingin mempersembahkan kepada penonton apabila beliau berhadapan dengan kamera, kan. Itulah satu kekuatan yang ada pada Nordin Ahmad apabila beliau diberi peranan-peranan yang sebegitu. Sebab memang saya banyak mendengar komen Nordin Ahmad ini sangat terdedah ataupun sangat sinonim dengan watak-watak yang malang, yang duka, yang lara, yang sedih, yang kecewa, yang kebanyakannya mati, kan. Itulah permainan yang sering ditonjolkan oleh Nordin Ahmad. Tapi saya tidak melihat yang beliau ni stereotip, tapi ada segelintir yang mengatakan lakonan Nordin Ahmad stereotip. Tapi bagi saya itulah branding yang dibawa oleh Nordin Ahmad. Saya tak nampak lagi pelakon sekarang yang boleh mencapai tahap lakonan yang sebegitu, kan. Sebab Nordin Ahmad ni dia sangat suka, kalau ikutkan teknik lakonan dia sangat suka bermain dengan mata. Mata dia sentiasa berkata-kata. Itu antara rencah ataupun resipi lakonan yang ada pada Nordin Ahmad lah. Sekian, kembali pada saudara Hakim. Okey. Tadi abang ni soalan kepada Daniel. Tadi abang Idi ada jelaskan mengenai kesesuaian pelakon yang membawa watak Nordin Ahmad. Pada pandangan Daniel lah. Okey. Kalau filem kalau watak Hang Jebat itu dipersembahkan kembali ke layar perak pada masa sekarang ni,
siapakah pelakon yang layak membawa watak tersebut? Okey, maksudnya siapakah pelakon yang boleh membawa watak Hang Jebat jika filem itu dibuat remake macam tu maksudnya? Tak salah satunya remake ataupun duanya mungkin filem yang berkisarkan tentang istana kerajaan Melayu Melaka yang turut ada Hang Jebat. Okey. Jadi siapa pelakon yang Okey. sesuai? Okey, kalau anda tanya saya, dalam kepala saya waktu ini siapakah yang layak ataupun berkarisma untuk membawa watak Hang Jebat pada tahun 2021 ini, saya nampak dalam ini pandangan peribadi saya je lah, ada dua nama. Pertamanya Beto Kushairi, dan juga yang kedua iaitu Lekiu Kohar. Beto Kushairi ni sebab dia ada asas berlakon yang sangat baik. Dia bermula daripada teater dan dia faham untuk bermain dengan emosi, gerak tubuh dan sebagainya. Dan juga Lekiu Kohar ni dia pelakon yang pegang watak utama dalam filem Geran. Watak Ali tu dia itulah Lekiu Kohar. Kerana kenapa saya sebut nama dia, kerana asas persilatan yang ada pada Lekiu Kohar ni dia ada style yang boleh diketengahkan untuk menjadi seorang wira Melayu lah. Keperwiraan Melayu tu saya nampak ada pada dia. Cumanya filem Geran itu dia dalam setting moden, walaupun dalam latar tempatnya itu latar tempat kampung, tetapi dia moden. Jadi saya bayangkan sekiranya Lekiu Kohar diberi watak sebagai panglima ataupun watak sebagai pahlawan di dalam filem bercorak purbawara, saya yakin beliau mampu untuk menjadi the next Hang Jebat dalam sinema Malaysia inilah. Yang pertama tadi Beto Kushairi. Beto Kushairi juga ada asas lakonan dan asas persilatan. Jadi dua benda ini sangat penting untuk seseorang itu membawa peranan sebagai wira Melayu. Rupa itu saya tak pandang sangat. Saya lebih kepada dia punya teknik lakonan dan juga dia punya kebolehan dia untuk bersilat. Saya pandang itu dulu. Tapi dari sudut komersialnya mungkin ia lebih kepada Beto Kushairi lah kot. Kembali kepada Aiman Hakim. Alright. Soalan kepada Abang Hidi. Lebih kurang tak lama dahulu ada seorang seniman ni pernah menjadi topik bualan bahawa dia ni milik siapa? Milik Malaysia ke ataupun milik Singapura? Jadi soalan saya, Nordin Ahmad ni milik Malaysia ataupun Singapura? Okey, satu soalan yang bagus daripada saudara Aiman. Okey. Nordin Ahmad ni beliau dilahirkan di Pulau Pinang, di kampung kota Permatang Pasir, Seberang Perai. Memanglah pada ketika itu beliau lahir tahun 1929 tu. Kan, masa tu Malaya lagi lah, kan. Belum, Malaysia pun belum wujud, kan. Okey. Apabila beliau berhijrah ke Singapura dan beliau berkahwin dan bermastautin, anak apa semua kan di Singapura. Cuma Nordin Ahmad ni dia tak sempat balik Malaysia je. Kan? Makanya fakta yang jelas dan nyata, Nordin Ahmad ni adalah warga negara Singapura sebab beliau menghembuskan nafas terakhir dan disemadikan di Singapura, dan beliau juga memiliki pasport perjalanan Republik Singapura. Kan? Maknanya Nordin Ahmad ni adalah warga negara Singapura lah. Cuma kelahiran dia tu di Pulau Pinang lah, masa tu Malaya lah, kan.
Sebab saya yakin dan percaya sekiranya beliau mempunyai umur yang panjang, mungkin beliau akan menyertai P. Ramlee untuk pulang bersama-sama ke Malaysia. Itu sajalah jawapan saya kembali kepada saudara M. Hakim. Okey. Untuk Abang Idi, untuk soalan kepada Abang Idi lagi. Dalam ketika babak di mana Han Jebat menguasai istana yang dia bagi makan dekat rakyat, lepas tu yang beliau melontarkan dialog beliau yang panjang tu dalam satu shot tu, ada satu perkataan tu menurut cakap-cakap orang mengatakan menjadi inspirasi kepada nama sebuah parti politik yang ada pada hari ini. Boleh abang jelaskan? Kita masuk politik sikit. Okey, perkataan itu keadilan. Dan keadilan, itu yang disebut oleh Nordin Ahmad sebanyak 3 kali. Okey, saya pernah bertanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita straight to the point lah, tak payah nak berselindung lah. Dan okey, adakah beliau menginspirasikan dialog ataupun perkataan keadilan itu bagi mewujudkan parti beliau yang diasaskan pada tahun 1999, 98-99 dengan nama Parti Keadilan Nasional pada awalnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui dan saya pernah terbaca dalam sebuah buku dia, beliau juga memang terdedah dengan filem-filem yang dilakonkan oleh Allahyarham Nordin Ahmad. Saya bertemu dengan beliau 3 tahun yang lalu di satu pelancaran buku Sastrawan Negara Anwar Datuk Anwar Ridwan, dan saya bertanyakan akan hal ini. Dia memang mengakui sedikit sebanyak dialog di dalam filem Han Jebat yang dilafazkan oleh Allahyarham Nordin Ahmad itu mempengaruhi beliau untuk menubuhkan Parti Keadilan Nasional pada ketika itu, yang sekarang dikenali sebagai Parti Keadilan Rakyat. Okey, kembali kepada saudara Ahmad Hakim. Okey, sekarang kita ke soalan terakhir lah. Mungkin kita ke saudara Daniel boleh jawab dulu dan kemudian Abang Idi. Kita selain daripada Han Jebat, boleh bagi satu filem kegemaran oleh para panelis yang menjadi favourite yang dilakukan oleh Nordin Ahmad, dan kenapa? Daniel boleh jawab dulu kan? Okey, filem favourite lakonan Nordin Ahmad, menurut saya punya pandangan, iaitu Dang Anom. Di mana dalam filem Dang Anom ini, walaupun kisah Dang Anom itu lebih tertumpu kepada pelakon wanitanya, iaitu Fatimah Ahmad, tetapi Nordin Ahmad dia tidak tenggelam di dalam filem itu, kerana Nordin Ahmad membawa watak sebagai Panglima. Nama dia dalam tu Panglima Malang. Nama pun dah Malang dah. Memang nasib dia dalam filem tu pun Malang. Di mana dia dilantik sebagai prajurit negara, dan kemudiannya saya tak nak bagi spoiler lah, dan kemudiannya beliau pulang dan ada berlaku konflik antara dia dengan seorang lagi pegawai yang pegawai Panglima lah, yang sama level dengan dia tu. Dan dalam satu babak, Nordin Ahmad dia ada lontarkan satu dialog yang sangat panjang, dan dialog itu sangat sukar untuk disebut, tapi Nordin Ahmad dia mampu untuk melafazkan dialog tersebut yang sangat panjang. Saya rasa kalau dalam bentuk skrip tu dengan jelas dia lafaz. Dia lafaz dengan jelas. Dalam bentuk skrip tu saya rasa boleh hampir sampai 2 muka surat. Tetapi dia tidak tersekat-sekat. Jadi benda tu kalau teknik lakonan tu perlukan penghayatan dan hafalan dialog yang betul-betul mantap untuk melakukan benda tu. Jadi itulah yang saya nampak itu menjadi favourite saya lah dalam kita cakap pasal Nordin Ahmad ni. Selain pada Hang Jebat, filem Dang Anom itu menjadi benchmark tahap lakonan Nordin Ahmad yang begitu power lah. Okey, sambung kepada Abang Hidi pula.
Okey, Abang Idi boleh teruskan. Okey, selain daripada filem Hajabat, saya memilih filem Cucu Datuk Merah, arahan M. Amin, yang dilakukan oleh Nordin Ahmad dengan bersama dengan Latif Omar. Selain Hajabat, kemunculan Nordin Ahmad sebagai Awang Janggut dalam Cucu Datuk Merah ini telah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap diri saya. Malahan bukan diri saya saja, tetapi terhadap dunia lakonan tanah air. Saya memetik kata-kata daripada seorang pengarah iaitu Yue Haji Syari yang mengaitkan watak Awang Janggut ini mempunyai nilai kesombongan yang sangat mahal. Yue juga pernah menepis pandangan bahawa Awang Janggut adalah seorang watak yang pemalas. Tetapi dengan hujah yang kuat daripada Yue mengatakan Awang Janggut merupakan seorang lelaki yang tegar dengan nilai masculinity, memelihara ego dan berbangga dengan darah keturunannya. Walaupun pada hakikatnya hidup Awang Janggut yang sebenar itu tidaklah sehebat seperti cerita datuknya, iaitu Datuk Merah yang sering dibangga-banggakannya. Kan? Bagi pendapat saya, Awang Janggut sama juga seperti Hang Jebat, mempunyai nilai ikonik yang sangat tinggi, bukan saja kerana lakonan Nordin Ahmad, tetapi kerana sifat dan imej yang disampaikan melalui watak Awang Janggut itu. Cuba jika kita lihat bagaimana Nordin Ahmad sebagai Awang Janggut, curut yang tidak lekang di bibir, ayam jantan sentiasa bersama walaupun ke mana-mana. Ini cerminan lelaki paling ulung dari segi imej yang melambangkan bahawa Awang Janggut adalah maskulin Melayu yang sangat tulen. Kejantanannya sukar dicabar dan beliau menang dalam setiap pertarungan sabung ayam tu. Kan bila kita lihat ayam beliau Jalak Hitam menang mengalahkan ayam Long Daik yang dilakonkan oleh Irahim kan. Ayam jantan ni yang dipikulkan yang sering dipikulkan ke mana-mana adalah lambang kelelakian sebenarnya dalam konteks masyarakat Melayu pada ketika itu. Malah dalam watak Awang Janggut itu, beliau juga tidak mudah terpesona dengan godaan perempuan, sehingga nilai maskulinitinya merosot dan berkrisis yang membawakan kepada kehancuran sifat dan imej kelelakian apabila Awang Janggut telah berlaku curang terhadap isterinya. Tetapi bagi saya, Awang Janggut di tangan Nordin Ahmad bergerak dalam dimensi yang sangat unik, muncul sebagai karakter yang membina kelakian, dan hujung kisah muncul sebagai karakter yang menghancurkan nilai kelakiannya. Kan? Sebab itu apa yang boleh kita lihat Awang Janggut dalam Cucu Datuk Merah merupakan manifestasi perjalanan sebuah kelakian, dan ia menjadi petanda besar bagaimana Nordin Ahmad adalah hero sejati paling penting dalam sejarah filem Melayu yang perlu diketahui oleh semua masyarakat Melayu, tak kira daripada generasi dahulu ataupun generasi kini. Itu fakta yang perlu tidak boleh disangka lagi. Sekian, kembali kepada Aiman Kim. Okey, terima kasih. Dengan berakhirnya pandangan yang diutarakan oleh Abang Idi tadi, maka berakhirlah sesi space kita pada malam ini, iaitu space Nordin Ahmad Bayangan Hang Jebat, sempena memperingati pemergian ke 50 tahun seniman Nordin Ahmad. Okey, sebelum itu saya nak beritahu saudara Abang Hidi merupakan penulis buku biografi Nordin Ahmad Permata Seni Terbilang. Jadi kepada pendengar yang nak mengetahui sisi-sisi Nordin Ahmad yang lain, boleh menghubungi Abang Hidi di Facebook beliau ataupun di Twitter beliau. Dan juga beliau merupakan penulis bagi buku Di Sebalik Tirai Layar yang diterbitkan oleh Patriots Publishing. Begitu juga dengan saudara Daniel. Terima kasih kepada kedua-dua panelis pada sesi yang malam ini. Diharapkan kita akan dapat bekerjasama lagi dalam masa akan datang. Dan kepada para pendengar, jangan lupa untuk membeli buku-buku Patriots Publishing sedia berhad di laman Shopee rasmi kami ataupun laman rasmi kami iaitu Patriot Store. Alright. Terima kasih dan Assalamualaikum.